Wanita Main Campus ingin menemui buat pelajar Regional Center untuk mengetahui perpaduan kaum di dalam kalangan pelajar. Mereka ini adalah wakil-wakil pelajar Unita Regional Center. Sebelum itu kita memperkenalkan diri pelajar masing-masing. Hi, I'm Shotland. I'm Vigneshwari. I'm Kamania. Saya Zati. I'm Yagis. I'm Iman. Thank you. Terima kasih. Sebelum memulakan perbincangan ini, saya ingin mendefinisikan apakah itu perpaduan. Perpaduan adalah semua kaum di dalam sesebuah negara saling bekerja sama atau berganding bahu untuk membentuk dan untuk negara yang makmur dan damai. Sebagai contoh, Malaysia adalah terdiri daripada 3 kaum, iaitu Melayu, Cina dan India, dan ia bersifat harmoni dan sejahtera. So, sebelum memulakan perbincangan ini, saya ingin membincangkan apakah pakaian tradisional dalam kalangan ataupun kaum Malaysia. Bagi pakaian tradisional untuk kaum orang Melayu adalah 2 jenis. Satu ialah baju kurung untuk perempuan, baju Melayu untuk lelaki. Baju kurung ialah sejenis pakaian yang longgar dan pakai bersama dengan tudung. Ya, sesuai untuk pergi majlis-majlis yang formal. Dan untuk lelaki, baju Melayu yang pakai dengan salping dan songket. Sesuai untuk majlis-majlis formal juga, perkahwinan, kenduri-kendera adalah menunaikan solat Jumaat. Terima kasih Cik ini. Dan apakah pendapat anda tentang kaum Cina? Dalam masyarakat kaum Cina ada 2 pakaian tradisional, iaitu chongsam dan sampu. Chongsam bagi kaum wanita, manakala sampu untuk kaum lelaki. Chongsam juga dikenali sebagai baju panjang. Baju ni diperbuat daripada kain sutera, kain satin ataupun kain lembut. Biasanya chongsam ni dipakai oleh kaum wanita Cina sewaktu perayaan Tahun Baru Cina. Manakala sampu pula ialah baju dan seluar yang juga diperbuat daripada kain nipis, daripada kain sutera atau satin. Kain ini selalunya lembut dan bercorak. Terima kasih Cik Vicky. Dan apakah pula kaum India? Okey, pendapat saya tentang pakaian tradisional kaum India ialah terdapat 2, sari dan dhoti. Sari ialah pakaian bagi kaum perempuan India sebagai pakaian seharian dan juga pada musim perayaan seperti Deepawali, Thaipusam, Pongal macam tu. Lepas tu sari ni ialah kain yang panjang yang dipadankan dengan corak-corak atau sulam untuk diletakkan pada bahu kiri. Okey, seterusnya dhoti ialah pakaian casual bagi kaum lelaki India yang biasanya dipadankan dengan baju labuh yang dinamakan kurta. Ya, betul. Melewatkan perbincangan ini, saya ingin mengetahui apakah makanan tradisional dalam kalangan ataupun kaum Malaysia. Makanan tradisional untuk kaum orang Melayu ialah lemang atau rendang. Lemang semasa hari raya ada saja. Ya, betul. Dan tradisi makanan ini disukai oleh orang ramai. Tapi makanan ini dibuat daripada beras pulut dan santan. Ya. Nasi di dalam gula bakar, dalam daun pisang, gitu saja. Dan untuk rendang adalah masakan yang berasal dari Padang. Dan salah satu makanan khas dari budaya Minangkabau. Rendang ada 2 jenis, satu yang kering, satu yang basah. Keringnya you boleh simpan ada 3 sampai 4 bulan. Dan basahnya dikenal sebagai kalio. Apakah pendapat anda tentang kaum Cina? Okey, makanan kaum Cina yang terkenal dalam kalangan kaum Cina ni ada 2. Satu, kuih bakul dan kuih bulan. Kuih bakul selalunya diperbuat daripada tepung atau pulut. Kuih bakul ni berbentuk seperti dodol dan dipercayai membawa tua sewaktu perayaan Tahun Baru Cina. Kerana kuih bakul ni melambangkan setahun lagi kehidupan, setingkat lagi kemajuan. Ya, betul. Yang kedua pula kuih bulan. Kuih bulan ni dibuat semasa perayaan pertengahan
musim luruh. Kuih bulan ini dianggap sebagai makanan istimewa. Kuih bulan ni dipersembahkan kepada dewa dapur dalam dapat menjauhi dan menghindari daripada perkara-perkara buruk yang yang menghindari keluarga mereka. Sekarang kita meneruskan perbincangan kita. Okey, Ya. makanan tradisional kaum India ada berbagai seperti tosai, idli, ada puri, chapati dan paratha yang dikenali sebagai roti canai. Terusnya manisan juga, mereka mementingkan juga manisan dalam sesuatu majlis. Manisan terdapat dalam kaum India ialah kuih nai urundai, adi rasam, kuih alwa, ladu dan sebagainya. Ini sebab manisan itu membawa keceriaan ataupun bagi kemewahan untuk majlis tersebut lah. Sebagai satu tanda yang baik untuk memulakan majlis. Ya, betul-betul saya setuju dengan perkataan. Kita ingin membincang tentang pantalarang. Dalam setiap kaum ada pantalarang masing-masing. Betul ke? Ya. So, sekarang saya ingin mengetahui tentang pantalarang Melayu. Okay, I will talk about Pantang Larang, about Malay culture. First one is they believe that do not injure any animals because your child has to be born with something facing disability, cacat or something. Yeah, followed by they also believe that do not sow in the evening. Your mata will be blind or something. Now this is Malay culture that believe that. Dia kepercayaan. Yeah. And followed by do not argue with his mother means your ibu mertua. If ibu sendiri ni, Sendiri, janganlah, okay? You also facing difficulty while you are giving birth. Yeah. Of course. All culture we must respect lah, Pantang Larang all. Yes. So thank you, Cik Syawlia. Then how about apakah pendapat anda tentang pantalarang? Terdapat beberapa pantalarang dalam kaum Cina, Ya. iaitu kaum Cina dilarang menyapu sampah pada tahun baru Cina. Selain itu, dengan memberi limau kepada orang lain ialah simbolik membawa tuah kepada orang Cina. Selain itu, pakaian baru untuk tahun baru Cina, mereka akan mengemas rumah dan membuang barang-barang lama dan memberi barang baru Ya. dari segi fizikal dan juga mental. Ya. Selain itu, pakaian berwarna hitam membawa malam, iaitu dia memakan untuk kematian sebagainya. Dan angpau yang diberikannya mesti dengan bernomor genap, Ya. bukan ganjil, untuk membawa tuah. Ya, saya setuju. Itu saja untuk kaum Cina. Saya setuju dengan Cik lagi. Apakah pula pendapat anda tentang kaum India? Terdapat beberapa pantang larang kaum Ya. India yang diamalkan. Pertama adalah pantang larang ketika tetamu berkunjung ke rumah. Pantang larang ni tak untuk orang India saja tetapi Melayu juga. Ya, betul. Di mana tuan rumah tidak mengizinkan tetamu untuk melakukan kerja-kerja berat seperti membasuh pinggan ataupun membuat pertolongan apa-apa saja. Yang kedua adalah pantang larang ini juga diamalkan oleh orang Melayu, iaitu pantang larang merisik, di mana pengantin perempuan tidak dibenarkan untuk mengikut rombongan merisik. Ini dianggap kurang sopan. Manakala yang ketiga adalah pantang larang bersiul waktu malam. Ini adalah dengan bersiul ia menjemput ular untuk masuk ke rumah. Ya, membawa malam kepada keluarga. Membawa malam. Ada juga pantang larang yang diketahui oleh kaum India, iaitu tak boleh memakai kasut di dalam rumah sebab iaitu tidak bersifat sopan santun ataupun bekerjasama antara keluarga. Okay. So sebelum kita mengakhiri perbincangan ini ataupun dokumentari ini, saya ingin mendapat pendapat dari kalangan pelajar ataupun wakil pelajar. Apa pendapat anda tentang perpaduan kaum? Okey, baik. Pada pendapat saya, perpaduan dalam kalangan pelajar pada masa kini masih lagi ada. Adakah anda? Ya, kami memang dalam kalangan pelajar, kami memang mengamalkan lagi.
perpaduan antara kaum. Contohnya macam kami sendiri, boleh tengok kami still mengamalkan kami mengamalkan perpaduan, menghormati satu sama antara pantang larang budaya satu sama lain antara kami. Ya. Kakak pula pendapat? Dan pendapat saya ini harus diteruskan sebagai tanda menghormati setiap budaya dan agama bangsa. Ya. Tanpa mengira kaum bangsa, perlu bekerjasama, tolong menolong antara satu sama lain tanpa mengira kaum, bagi tanpa diskriminasi sosial lah. ya, bagi memupuk sifat ni berterusan dalam kalangan pelajar yang akan datang selepas ni lah. Okay. So dalam kalangan pelajar ini kita dapat mengetahui perpaduan kaum adalah amat penting dalam setiap individu masing-masing. So sebagai warga Malaysia, kita mestilah mengamalkan perpaduan kaum tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Sekian, terima kasih.